Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita dapat meneruskan pengajian jejak 25 Rasul, yang mana Alhamdulillah kita telah pun sampai kepada Rasul yang kedua, iaitu Nabi Daud alaihi salatu wassalam, yang mana kita telah selesai menjejaki kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Malam ini adalah merupakan episod yang ketiga, siri yang ketiga. Kita akan membincangkan tentang Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Untuk nota rujukan, insya-Allah nanti saya akan berikan setelah selesainya keseluruhan kisah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Dalam masa yang sama, kalau boleh tuan-tuan dan puan merujuk dalam Al-Quran ayat-ayat yang berkaitan kisah Nabi Allah Daud dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita jadikan sebagai penambahan maklumat, pengukuhan maklumat dalam kisah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Izinkan saya untuk memaparkan nota ringkas PowerPoint yang sempat saya siapkan. Jadi kita terus kepada lanjutan kisah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Okey. Malam ini kita akan menyambung beberapa lagi kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Daud. Sebelum ini kita telah mengetahui Nabi Daud alaihi salatu wassalam telah diperintahkan oleh Allah untuk menjadi khalifah. Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam telah dikurniakan satu kerajaan. Nabi Allah Daud merupakan seorang raja. Nabi Allah Daud dalam masa yang sama, dia juga adalah seorang rasul. Di antara kurniaan Allah kepada Nabi Allah Daud di dalam ini ayat yang ke-20 ni. Okey, ayat yang ke-20 ini adalah ayat apa ya? Saya rujuk balik ni. Ayat apa ni? Ayat ke-20 ni. Ayat surah Sad ya. Yang mana pada episod yang kedua tempoh hari, minggu lepas, kita hanya sempat masuk kepada ayat yang ke-17 surah Sad, surah 38 muka surat 454. Jadi malam ni kita nak lihat ayat yang ke-20. Okey, ayat yang ke-20 di dalam surah Sad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa shaddadna, dan kami kuatkan, perkukuhkan mulkahu, kerajaannya. Ini juga adalah kurniaan Allah kepada Nabi Allah Daud, bukan sekadar dapat kerajaan, tetapi Allah kuatkan kerajaan dia. Okay, kuatkan kerajaan ini, kata para ulama tafsir, apa saja yang diperlukan oleh Nabi Allah Daud, apa saja untuk menjalankan urusan kerajaannya, Allah berikan. Dia sama macam kisah Dzulqarnain. Kalau dalam kisah Dzulqarnain dalam suratul Kahfi, Allah sebut tentang diberikan kepada Dzulqarnain ini apa? Fa'atba'a sababa. Kita jumpa perkataan sababa. Okey. Sama apa yang dibincangkan oleh Allah,
dalam kisah Nabi Allah Daud, iaitu Nabi Allah Daud, kami kuatkan kerajaannya. Allah memberikan segala yang diperlukan oleh Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Wa atainahu, serta ataupun dan kami kurniakan kepadanya. Okay, kenapa kita jumpa banyak kali kami kita bersedia maklum bahawasanya mana-mana kerajaan, mana-mana kekuasaan, tidak ada sesuatu itu datang dari usaha manusia, melainkan ia sebenarnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menguatkan kerajaan Nabi Allah Daud. Allah lah yang mengurniakan kepada Nabi Allah Daud apa dia? Al-hikmata, iaitu hikmah. Apa itu hikmah dalam konteks ayat ini dan dalam konteks ayat-ayat yang lain yang kaitan dengan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam? Okay. Apabila kita mendapat maklumat yang boleh membawa kepada, maksudnya kita macam hikmah ni umum kan, apa tu hikmah, maka seharusnya kita sebagai pelajar yang nak memahami ayat-ayat Quran, kita kena merujuk kepada kitab tafsir. Okay, apa makna hikmah dalam ayat ini? Maka dalam tafsir Al-Quranul Azim ni, dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir, ada dalam tafsir Tabari, apa tu hikmah? Mengikut pendapat As-Suddi. As-Suddi salah seorang tabi'in. Beliau mengatakan al-hikmah di sini merujuk kepada pangkat kenabian. Menurut Qatadah pula rahimahullah, al-hikmah di sini adalah Nabi Allah Daud ini orang yang mengikuti apa yang ada di dalam kitab Allah. Kalau Allah berikan kepada Nabi Daud ini Zabur, dia ikut semua apa yang ada dalam Alkitab. Okay. Maksud yang ketiga adalah hikmah di sini seperti mana kata Imam Mujahid, seorang tabi'in juga mengatakan hikmah di sini adalah cerdik, cerdas, tepat dan benar. Nah, itulah makna hikmah. Jadi ketiga-tiga pentafsiran ini sebenarnya ia tidak ada kontradik pun, tak ada pertemuan pun, kerana ketiga-tiga ini dia berkaitan. Kalau kita ambil pendapat pertama Nabi, memang kita tahu Nabi itu hikmah. Allah tak akan pilih Nabi yang tidak cerdik. Sebab tu dipilih Nabi ini fatanah, orang memiliki sifat cerdik. Betul tak? Cergas. Jadi kalau kita kata kitab Allah, betul lah, tidak ada mana-mana Nabi dan Rasul yang tidak mengikut isi kandungan kitab yang Allah kurniakan. Jadi ketiga-tiga ini boleh dikombinasikan untuk memahami apa maksud hikmah di dalam ayat yang kita baca pada ayat ke-20 surah Sad. Okey, kalau kita tengok sebentar pada wasyadna mulkahu seperti yang saya terangkan tadi itu, sebenarnya itulah yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Okey. Kemudian Allah mengatakan ada satu lagi Allah nak berikan, wa faslal khitabi, wa faslal khitab. Okey. Wa faslal khitab, dia makna dia ni macam dia perlu diperincikan, dia punya makna faslul khitab, tapi pada terjemahan ia merujuk kepada kebijaksanaan dalam memutuskan sesuatu perkara. Al-khitab boleh dikatakan dalam percakapan, ada kaitan dengan perbicaraan. Jadi apa yang Nabi Allah Daud kata ni, bagi kita tahu Nabi Allah dia raja. Okay. Dia akan menguruskan rakyat di bawah dia. Jadi apabila dia berkata al-khitab, maka kata-kata dia itu dikaitkan dengan wafaflal. Jadi sifat kepada al-khitab itu adalah fasl. Fasl itu apa?
Okey, kita tengok apa yang dibincangkan oleh para ulama tafsir, kemudian kita kembali kepada terjemahannya. Okey, mungkin dalam tafsir tuan-tuan, mungkin dalam terjemahan ayat Quran tuan-tuan mungkin ada yang kata Petah berkata ke, kan. Sebab faslul khitab ini kita tengok terlebih dahulu apa yang diperkatakan oleh para ulama tafsir. Okey, jadi memang jalan paling selamat dan seharusnya kita kena ambil rujukan daripada ulama tafsir. Antara tafsir yang mudah tuan-tuan boleh cari, dah ada terjemahan pun dalam bahasa Melayu, antara tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Okey, dalam tafsir Ibnu Katsir, okey, Al-Imam Ibnu Katsir telah menukilkan kata-kata Imam Mujahid rahimahullah dan juga As-Suddi. Kedua-dua tabi'in ini mereka mengatakan wa faslul khitab ialah apa? Kebenaran dan pemahaman tentang memberikan keputusan dan tegas dalam memberikan sebarang hukuman. Jadi Nabi Allah Daud ni kalau dia bagi keputusan ini adalah benar. Okey, dia sangat faham keputusan itu. Dan kalau dia bagi keputusan, tak ada lagi nak apa, nak boleh maksudnya nak boleh bias ke, boleh jual beli ke, ataupun boleh maksudnya dia boleh dia boleh maksudnya tukar dalam sebagai hukuman tu. Dia seorang yang tegas, tak boleh dirasuah dia. Itulah kisah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Okey, jadi berdasarkan ulasan Imam Mujahid dan Suddi ni, adakah sesuai kalau kita terjemahkan dalam terjemahan ayat itu wa faslul khitab adalah kebijaksanaan dalam memutuskan sesuatu perkara. Okey, saya harap jelas untuk penerangan wa faslul khitab. Okey. Tuan-tuan mungkin boleh kongsikan wa faslul khitab dalam Quran terjemahan tuan-tuan tu ditulis apa? Ya, diterjemah apa? Wa faslul khitab. Siapa boleh kongsikan? Kalau Quran terjemahan tengok, mungkin tuan-tuan boleh type dekat chat meeting ke, ataupun tuan-tuan boleh bersuara, diizinkan dan sangat dialu-alukan. Siapa boleh kongsikan wa faslul khitab, apa terjemahan ayat dia yang ada pada Quran terjemahan tuan-tuan perempuan? Ada? Audio. Tak boleh ni ya? Saya tutup audio ke apa ni? Audio. Okey, tak ada. Okey, tak apa. Kita lanjutkan dengan membentangkan isu kes yang pernah dikendalikan oleh Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Kita tengok kes yang pertama. Nabi Allah Daud dia pernah menyelesaikan satu kes kisah dua lelaki. Okey, mari kita lihat kisahnya bagaimana. Okay. Ayat rujukan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kes tersebut adalah dalam surah Sad. Okey, di dalam surah Sad ayat 21 sehingga ayat nombor 26, muka surat 454. Okey, dah buka Al-Quran surah Sad, surah nombor 38 ayat 21 sampai 26, muka surat 454. Okey. Dalam surah ini ayat 21 Allah menceritakan sebenarnya kepada Nabi SAW
Kisah Nabi Allah Daud, Allah mengatakan wahal ataka. Dalam terjemahan dia akan diterjemahkan berbentuk persoalan. Wahal, sudahkah ataupun adakah, ataka, sampai kepadamu. Okey, kalau terjemahan ayat wahal ini maknanya persoalan, al-istifham, sudahkah, ataka, sampai kepada kamu wahai Muhammad. Okey, sebenarnya persoalan di sini, wahal di sini sebenarnya adalah ayat yang nak bermaksud, ayat tu bermaksud penekanan sebenarnya. Sesungguhnya telah sampai sebenarnya. Wahal tu walaupun dia soalan sudahkah, tapi sebenarnya ayat tu maksudnya adalah sesungguhnya telah sampai kepada kamu. Naba'ul khafmi. Berita, naba'ul berita. Kisah al-khasmi, orang yang bertelingkah. Okey, dalam ayat ini al-khasmi ni merujuk kepada satu orang yang bertelingkah, yang bergaduh, tapi kes sebenar dua orang. Sebab itu dalam nota ni, dalam terjemahan ayat 21, saya letakkan dalam kurungan dua dekat sini. Maksudnya walaupun al-khasmi di sini untuk bilangan seorang yang bertelingkah, tapi sebenarnya dua orang. Lelaki pertama berselisih faham dengan lelaki kedua. Jadi sepatutnya al-khasmani, ada alif nun. Tapi sebab kat sini adalah masdar, kata terbitan, dia boleh masuk merujuk juga kepada satu, dua ataupun lebih lah. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, yang mana mereka ini, ketika mana mereka tasawwarul mihraba, mereka telah memanjat mihrab. Okey, memanjat mihrab ni maksudnya adalah, kita tahu kan mihrab, dekat masjid selalu jumpa ruang mihrab, yang paling depan sekali adalah ruangan mihrab. Okey, kita kena gambarkan bahawasanya Nabi Allah Daud ini dia adalah seorang raja. Jadi apabila dia raja, tentu dia akan ada pengawal yang mengawal rumahnya, mungkin istana dia, kan. Jadi kalau rumah raja, mestilah ada pengawal-pengawal yang jaga pintu masuknya, pintu keluarnya, kan. Okey, dalam rumah Nabi Allah Daud itu ada satu mihrab. Mihrab ni dia macam, kalau bahasa kita mudahnya adalah tempat yang dijadikan khusus untuk solat dia kat situ, untuk berzikir dia kat situ. Itu dipanggil mihrab. Tidak semestinya mihrab ini dikena buat gambar macam mihrab tu, gambar yang macam kubah ke apa, kan. Tak. Sebenarnya mihrab ni adalah tempat Nabi Allah Daud ia beribadat dekat situ. Okey, dia zikir. Jadi Nabi Allah Daud ni dia bukanlah tak ada waktu untuk dia zikir, untuk dia salat. Dia ada waktu dia, tapi waktu dia zikir tu dia zikir dekat mihrab dia. Okey, tiba-tiba datang dua orang masuk ke mihrab dia. Sepatutnya masuklah ikut pintu, minta izin pada pengawal keselamatan, nak jumpa Nabi Allah Daud. Tiba-tiba masuk dua orang. Contohnya macam raja lah, raja duduk dalam tempat singgasana dia. Tiba-tiba masuk-masuk tengok, dah ada dua orang. Kan, siapa pula ni? Okey, maka daripada kedatangan dua orang lelaki yang masuk ke mihrab Nabi Allah Daud ni, apa berlaku kepada Nabi Allah Daud? Allah mengatakan idkhulu ala Daud, itu ketika mereka masuk jumpa Nabi Daud. Maksudnya Nabi Daud di
mihrab. Fafazi'a. Fafazi'a minhum. Nabi Daud terkejut dia. Kan? Dia bayangkan tengah solat, tengah duduk ibadah, duduk khusyuk, tiba-tiba muncul dua orang. Terkejut Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Okey. Namun dua orang ni dia kata apa? Qalu, mereka berkata, la takhaf. Janganlah takut. Mereka dua kata janganlah takut dekat kami ni. Khosmani bagha. Dia kata khosmani. Kami ni sebenarnya dua orang yang bertelingkah. Okey, dua orang yang sedang ada pergaduhan. Okey. Bagha ba'duna ala ba'dhin. Okey. Salah seorang dari kami ni telah menzalimi yang lain. Okey. Fahkum bainana bil haqq. Maka hukumkanlah kami dengan adil. Maknanya ada seorang daripada dua orang tu, yang seorang ini dialah yang memulakan untuk memberitahu kenapa mereka datang. Okey, jadi seorang ni daripada yang seorang lagi dia cakap, kawan saya seorang lagi ni, kan, dia ni telah aniaya saya. Jadi tolonglah selesaikan kes kami ni. Selesaikan dengan hak, dengan benar, dengan adil. Wala tushtit, dan jangan melampaui batas. Maksudnya jangan melampaui batas tu maksudnya penekanan kepada jangan bias, jangan menyeleweng, jangan aniaya satu pihak, menangkan satu pihak, menganiakan satu pihak. Okey. Lepas tu wahdina ila sawa'is sirat. Dan berilah kami keputusan yang keputusan itu nanti boleh memimpin kami ke jalan yang lurus. Okey, faham situasi dia? Boleh gambarkan bagaimana situasi Nabi Allah Daud sedang beribadat di mihrab dia? Okey. Yang seorang yang memulakan menerangkan tujuan dia datang ni, dia meneruskan lagi percakapan dia. Seorang tu dia diam. Seorang tu dia mulakan, dia cakap. Dia kata apa? Inna hadza akhilah. Sebenarnya orang ini adalah saudaraku. Saudaraku sama ada dia merujuk kepada saudara seagama, boleh jadi juga saudara merujuk kepada adik-beradik. Okey. Dia ni, maksudnya saudaraku ni, dia yang telah menzalim dia. Soalnya lelaki yang seorang ini yang telah dizalimi tadi, dia kata saudara dia yang zalim dia tadi tu, apa kes yang dikata zalim tu? Lau tis'un wa tis'una na'jatan. Dia ada 99 ekor kambing betina, dia kata. Sekejap tuan-puan Sekejap Sekejap. Mohon maaf tuan-puan, saya ada urusan tadi, ada seseorang datang. Okey, saya teruskan boleh tuan-puan boleh dengar suara saya jelas Okey, kita sambung balik. Okey, lelaki yang telah dizalimi ini, dia mengatakan lelaki tersebut, saudara dia tadi tu,
memiliki 99 ekor kambing betina. Memang ikut 9 ekor 99 ekor kambing betina. Okey. Lepas tu dia kata waliya na'jatun wahidatun. Lepas tu dia kata aku pula ada seekor je kambing betina, dia kata. Okey. Lepas tu faqala akfilniha. Okey, dia kata dalam cerita ni sekejap. Okey. Dia kata dia pula yang dahlah ada 99 ekor kambing betina, dia telah telah tu maksudnya apa? Telah mendesak dia, telah meminta kepada dia supaya apa? Serahkanlah yang seekor itu seekor itu kepadaku wa'azzani fil khitabi, dan dia telah menewaskan aku dalam perdebatan itu. Maknanya lelaki yang memulakan menerangkan tujuan kenapa dia datang kepada Nabi Allah Daud itu, dia mengatakan bahawasanya saudaranya ini telah paksa dia untuk menyerahkan seekor kambing dia tadi itu kepada dia, sedangkan dia dah ada 99 ekor kambing betina. Okey, faham tak situasi dia? Okey. Jadi apa sepatutnya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam perlu lakukan dalam menyelesaikan kes ini? Maknanya lelaki ini, kambing dia yang seekor itu telah diambil oleh saudaranya, sedangkan saudaranya itu sudah pun ada 99 ekor. Jadi berapa ekor kambing seorang lagi tu dah jadi 100 ekor. Okey. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Kerana sebelum ni kita tahu Nabi Allah Daud, Allah kurniakan apa? Wa fasl al-khitab kan. Jadi kita dah bincang pendapat Sudi dengan Mujahid. Okey, kita tengok real case dia. Okey, lepas tu Allah cerita lagi kepada Nabi SAW. Okey. Qala laqad zalamaka bisu'ali. Okey, dia kata, sekejap ya. Kalau kita baca dekat ayat ini, sekejap. Okey. Lepas tu dia kata kita tengok ayat dia. Okey. Nabi Allah Daud alaihissalatu wassalam memberikanlah keputusan dia. Okey, ingat tadi dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan tengah beribadat, tiba terkejut datang kan, tiba-tiba minta selesaikan kes. Nabi Allah Daud dia kendalikan kes tu. Tak ada dia kata isi borang dulu nah, buat temu janji dulu. Tak maulah walk in macam tu je. Dia teruskan menyelesaikan. Tapi dalam keadaan dia terkejutlah tadi. Okey. Kemudian Nabi Allah Daud alaihi wasallam pun kata, qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi. Okey, Nabi Allah Daud kata, sesungguhnya dia, iaitu yang saudaramu yang memiliki 99 ekor kambing betina tadi, telah menzalimimu, telah menganiayamu dengan meminta kambingmu itu sebagai tambahan kepada kambing-kambingnya. Maknanya Nabi Daud AS memenangkan. Maksudnya Nabi Allah Daud AS mengatakan bahawa yang 99 ekor kambing itu dia bersalah. Dia telah aniaya kau dengan minta kambing kau yang seekor tadi untuk cukupkan 100 kambing dia. Lepas tu Nabi Allah Daud alaihissalam pun memberikan lagi peringatan kepada kedua-duanya itu. Okay, dia kata wa inna kathiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin. Okay, Nabi Daud mengatakan, dan sesungguhnya memang ramai antara orang yang bergaul, iaitu orang yang berkongsi
Berkaul ni sebenarnya khalata tu khulata kat situ. Khulata di situ maksudnya orang yang syuraka. Mungkin sebab apa? Sebab perkataan khulata dia adalah juga makna asyuraka, berkongsi. Kalau berkongsi bermakna mereka ni macam partner lah kot di dalam tak tahu, wallahu taala alam, dalam isu apa. Syuraka ni macam mereka berkongsi. Berkongsi apa? Wallahu taala alam. Nabi Allah Daud mengatakan memang ramai orang ni kalau dia bergaul, mungkin dia berniaga, mungkin dia berkongsi tu, setengah pihak akan melakukan kezaliman kepada setengah pihak yang lain. Nabi Allah Daud dia bagi tahu kan, kalau bab berkongsi perniagaan ke, berkongsi keuntungan ke, sama-sama menternak ke, kan, ada partner, satu pihak ramai yang akan tak adil, melakukan kezaliman pada setengah yang lain, kecuali kita kena baca kecuali tu, illa alladzina amanu wa amilus salihati wa qalilum ma hum. Nabi Allah Daud dia tak tuduh secara, dia tak bagi maklumat tu secara keseluruhan. Dia tak cakap semua. Dia kata ramai, dia kata. Mungkin ia akan curang, mungkin dia tak adil dalam perniagaan ke, dalam berkongsi keuntungan dan sebagainya, kecuali dia kata orang itu kalau dia ada iman, kalau dia buat amal soleh, dia takkan menzalimi partner dia, rakan dia yang lain dalam berniaga dan sebagainya. Sedangkan orang yang tak menzalimi orang lain ni, kata dia sikit sangat, dia kata. Dia kata orang yang jujur, yang tak akan curang dalam perkongsian, perniagaan sebagainya, sikit sangat, susah nak cari orang yang seperti itu. Tapi kalau dari iman, dia amal soleh, dia tak akan menzalimi pihak yang lain. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita baca ayat yang ke-24 ni, maksudnya keputusannya dah ada lah, betul tak? Keputusannya, lelaki yang memiliki 99 ekor kambing betina tadi, tentulah dia kena pulangkanlah kembali yang seekor tadi kepada lelaki yang seorang lagi yang telah memulakan percakapan. Mungkin seorang lagi lelaki tadi kita panggil apa? Dia adalah defendant. Mahkamah kan ada dua kan? Defendant dengan plaintiff kan? So Nabi Allah Daud bagi pada lelaki yang diambil kambing betinanya yang seekor tadi. Okey. Kalau kita cari lagi maklumat lanjut, apa lagi berlaku kepada lelaki tu? Kalau kita baca ayat yang berikutnya, keputusan Nabi Allah Daud ini seperti ada yang tak kena. Kat mana tak kenanya? Okey, kita tengok. Adakah keputusan Nabi Allah Daud ini masih lagi boleh dipertikaikan? Okay, kita tengok ayat yang berikutnya, apa Allah kata. Okay. Dalam ayat yang sama tadi itulah, kan? Potongan ayat berikutnya apa Allah kata. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ. Allah kata, Nabi Allah Daud ni, okay, dekat sini berkata zon ya. Wazonna ni jangan kita fahamkan zon tu macam zon. Macam orang kata jangan zon. Zon ni dia bawah daripada yakin. Tapi zon dekat sini sebenarnya makna yakin. Kalimah zon dalam konteks ayat ini bermakna Nabi Allah Daud meyakini. Kan? Selepas dia berkeputusan tu, dia macam, dia meyakini dengan yakin, sebenarnya kami telah mengujinya. Maknanya Nabi Allah Daud ni, pada fikir-fikir dia kata, yelah kan, macam mana dua orang lelaki ni boleh sampai dekat mihrab dia? Macam mana dia boleh lepas
daripada tempat itu. Contoh, boleh faham maksud saya? Kata para ulama tafsir, Nabi Allah Daud ni baru tahu rupa-rupanya dua lelaki tadi sebenarnya adalah dua malaikat yang datang kepadanya menyerupai manusia untuk testing Nabi Allah Daud macam mana dia menjatuhkan hukumannya. Okey. Baru Nabi Allah Daud tersedar bahawa keputusan yang diambil ni sebenarnya apa? Sebenarnya ada perkara yang perlu dia perbaiki lah. Macam mana kita tahu dia rasa dia macam keputusan dia bagi tu macam perlu diperbaiki lagi? Kita kena baca ayat ujung tu. Dia kata apa? Ayat tu Allah kata, selepas dia sedar, oh rupa-rupanya ni dua malaikat ni, Allah nak testing aku ni. Lalu dia buat apa? Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Lalu Nabi Allah Daud ni, dia minta ampun, dia beristighfar kepada Tuhannya. Sambil dia merebahkan dirinya sujud dan bertaubat. Nabi Allah Daud ni, dia dapat mengetahui bahawa keputusan yang dia buat tu sebenarnya macam tak lengkap lagi. Tak sempurna. Kenapa tuan-tuan? Agak-agak. Maksudnya, kalau dalam mahkamah, sepatutnya kita sebagai hakim, dia tidak boleh hanya mendengar daripada kata-kata defendant. Betul tak? Sepatutnya perlu juga diambil maklumat itu daripada plaintiff. Maksudnya sepatutnya Nabi Allah Daud, dia kena bagi peluang kepada lelaki yang 99 ada 90 ekor kambing betina tadi itu, bagi peluang kepada dia untuk dia cerita, kan, tanya pada dia, kan, kenapa kau buat macam tu? Betul ke seperti yang didakwa ni? Kalau kita baca ayat tak ada, betul tak? Kan? Nabi Allah Daud, dia buat keputusan hanya mendengar sebelah pihak saja. Dia tak mendengar satu pihak yang lain. Okey. Akhirnya dia mengetahui bahawasanya cara dia beri keputusan tu macam kurang sempurna, tanpa memberi peluang kepada satu pihak yang lain untuk disoal siasat. Maka Nabi Allah Daud minta ampun kepada Allah. Dia beristighfar kepada Allah. Minta ampun kepada Allah banyak-banyak. Bertaubat kepada Allah di dalam kekurangannya dalam memberikan keputusan. Apa kita dapat belajar daripada kisah ni? Kan? Nanti kita akan ada satu slot, ada satu episod yang akhir sekali. Nanti episod akhir tu kita akan mengeluarkan, kita belajar teladan saja. Kita akan belajar ibrah dia apa, dia punya pengajaran dia apa. Kita belajar fakta dulu, kisah Nabi Allah Daud ni. Nanti kita akan ambil pada episod yang terakhir, kita akan gabungkan daripada episod 1 sampailah pada penghujungnya untuk kita mendapatkan pengajaran dia apa, apakah pelajaran yang boleh kita ambil, teladan dia apa. Sebab kita buat modul menjejaki 25 Rasul ni bukan sekadar nak tahu ceritanya apa, tetapi yang paling penting adalah kita nak mengetahui tentang apakah moralnya, apakah teladannya. InsyaAllah nanti kita akan terangkan pada penghujung episod. Okay. Keputusan yang permohonan maaf Nabi Allah Daud kepada Allah dalam bentuk istighfar dan bertaubat ni, Allah memaafkan Nabi Allah Daud. Sebab itu dalam ayat yang berikutnya Allah mengatakan,
Faghafarna lahu dzalika. Maka kami ampunkan kesalahan Nabi Allah Daud itu. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Sesungguhnya dia Nabi Allah Daud ini mempunyai kedudukan yang dekat di sisi kami dan tempat kembali yang paling baik. Ya. Kita sedia tahu kan, walaupun hebat macam mana pun manusia, para manusia ini ada kelemahannya. Walaupun dia seorang rasul. Tapi kelemahan tersebut bukan kelemahan yang disengajakan. Bukan Nabi Allah Daud ni dia pilih kasih yang seorang tu adik-beradik dia ke, tak ada. Kalau macam ialah Nabi Daud dia sedang beribadat, terkejut datang orang tiba-tiba nak minta keputusan. Jadi Allah Ta'ala sebenarnya nak menunjukkan kepada kita bahawasanya adalah teladannya. Kalau buat kesalahan, minta apa. Nanti kita akan kupas dekat teladan dia, dekat pengajaran. Jadi kalau ada mana-mana raja, pemerintah yang dia salah dalam memberikan sesuatu, memberikan keputusan, meletakkan polisi dan sebagainya, itu kita kena maafkanlah. Kan? Kita kena maafkan. Tapi kalau berulang kali buat, itu dah lain ceritanya. Tapi kalau sekali salah, tak tepat, itu benda yang umum. Tak ada orang yang maksud. Okey. Sekejap ya, saya pasangkan. Okey. Dah selesai kes satu, tutup kes ya. Fail telah ditutup. Sekarang ni kita nak buka fail baru pula. Kes yang kedua adalah isu satu kebun. Kebun ini dikatakan ya para ulama tafsir, sebenarnya kita tak tahu pun secara tepat kebun tu ada tanaman apa. Tanam anggur ke, ada yang kata tanam kurma ke, tanam durian musangking. Sudah pasti jauh lah sebab ini kes pada Nabi-Nabi yang terdahulu. Kan? Yang mana kebun, tuan yang punya kebun ni, kebun dia telah dirosakkan oleh kambing-kambing yang dimiliki oleh orang lain. Jadi kes ini telah dibicarakan di hadapan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Dalam masa yang sama, dalam kes ini ada hakim yang kedua. Hakim yang kedua tu, pembantu hakim itu adalah anak Nabi Allah Daud sendiri, iaitu Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okey, nanti kita akan mari kita bersama kita mencari maklumat lanjut apa isu tentang kebun ni. Okay. Surah rujukan dia adalah surah Al-Anbiya, surah nombor 21, ayat 78 dan ayat 79. Muka surat 328. Okey, cepat buka Quran terjemahan. Nanti tanda, okey, dah belajar pada tarikh berapa hari bulan, pukul berapa, seronok. Diconteng Quran tu bila kita baca, kita ingat, oh belajar dengan siapa. Okey, kelas Akademi Tadabbur Malaysia, tajuk apa, bila tarikh dia. Okey. Ayat ini, dua ayat ini Allah mulakan dengan menyebut wa Dawuda wa Sulaimana. Okey, dan ada satu peristiwa Daud dan Nabi Allah Sulaiman. Ini Allah masukkan sekali dengan kisah anaknya Sulaiman. Nanti selesai kisah Nabi Allah Daud, kita akan lanjutkan dengan kisah Nabi Allah Sulaiman.
Okey, kita akan menjejaki kisah Nabi Allah Sulaiman. Okey. Yang mana Allah kata idh yahkumani fil harth, ketika mereka berdua memberikan hukuman. Maknanya ada dua hakim dalam kes ini. Anak beranak ni jadi hakim. Masya Allah. Hebat. Moga-moga kita ada zuriat kita seperti ini. Kan? Ayahnya hebat, anaknya hebat. Okey. Yang mana mereka ni memberikan hukuman tentang kes fil harthi. Harthi ni maksudnya tanaman. Tanam-tanaman ni tanam-tanaman, kalau fil harthi ni dikaitkan tanam-tanaman yang memang akan keluar hasil lah. Okey. In nafashat fihi ghanamul qawmi. Ketika mana kebun-kebun itu telah dirosakkan oleh kambing kaumnya. Okey. Dalam kes ini, ada kambing telah memusnahkan tanaman yang telah ditanam oleh orang yang memiliki kebun tu. Okey. Dekat ayat ni cuba kita tengok perkataan nafashat. Nafashat fi. Nafashat ni kalau kita perincikan, kata para ulama, kalau kambing tanpa ada tuan yang jaga dia berkeliaran di waktu malam, dia panggil nafashat. Kalau kambing yang dilepas, yang kambing yang tak ada tuan berkeliaran dia pada waktu siang, dia panggil hamalat. Okey, dalam ayat tadi Allah guna nafashat, yang membawa maksud kambing itu telah masuk kebun orang lain pada waktu malam. Dia panggil nafashat. Okey. Lalu kebun itu telah dirosakkan. Lepas tu Allah kata wa kunna li hukmihim syahidin, dan sememangnya Allah Taala nak perhatikan macam mana dua orang ini, Daud dan Sulaiman ini, memberikan keputusan. Okey. Ayat ni dia terlalu umum, cerita dia pendek sangat. Betul tak? Kan? Dia pendek sangat. Okey, lepas tu kita tengok apa hukuman yang Nabi Allah Daud jatuhkan. Dalam masa yang sama nanti, Nabi Sulaiman dia tak sependapat dengan bapanya. Okey. Okey. Kalau kita baca kes ni, sebenarnya dia cerita macam apa yang kita dapat faham daripada cerita ni berdasarkan ulama tafsir kata, siapa yang perlu dipertanggungjawabkan tentang kebun yang terrosakkan. Isu yang tak boleh ditolak sekarang ni adalah kambing-kambing itu telah merosakkan tanam-tanaman dia. Itu isu yang memang jelas. Jadi apa hukuman yang perlu dibuat? Adakah tuan yang punya kambing tadi dia perlu bayar ganti? Macam mana dia nak bayar ganti tanam-tanaman tu? Adakah gantinya dengan dia serahkan kambing dia tu kepada tukang kebun tu? Ataupun bagaimana? Maklumat ni sebenarnya tidak dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan juga tidak dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Tak ada pun sebenarnya. Kan? Tapi ikut apa yang ulama tafsir menceritakan, daripada satu tafsiran kepada satu tafsiran, Nabi Allah Daud dia telah, kalau ikut riwayat, ada yang Ibnu Abbas sebutlah, disebutkan bahawa Nabi dalam cerita, kalau bukan tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Nabi Allah Daud ni dia minta si tukang yang jadi pemilik kambing tu menyerahkan kambing dia tu terus kepada tanaman yang telah dirosakkan dia ni sebagai ganti.
Okey. Tetapi Allah kata pada ayat yang berikutnya, fafahamna Sulaiman. Maka kami telah berikan kepada Sulaiman kefahaman. Maknanya Allah Ta'ala kata, Allah tak salahkan Nabi Allah Daud. Allah tak kata keputusan Nabi Allah Daud itu salah. Tapi Allah kata, cadangan Sulaiman. Sulaiman tu lebih faham. Lebih faham apa yang hukuman yang patut diberikan. Okay. Apa keputusan Sulaiman tu? Itulah saya kata tadi tu ya. Kalau jika merujuk kepada apa yang kita bawa sebagai satu contoh, nak fahamlah kes dia, sebab nak kata itu sebenarnya mutamak Allah alam, tapi kita boleh dapat tahu memang keputusan Sulaiman tu lebih diterima daripada Daud lah, sebab Allah mengatakan kami telah berikan kepada Sulaiman kefahaman. Okey. Ini pegang ya, maklumat ni jangan pegang dia macam hadis ke, tidak. Dia lebih kepada apa yang Ibn Abbas sebut. Okey. Nabi Sulaiman, dia tak setuju tindakan ayah dia macam tu. Kan? Dia telah rosakkan tanaman, lepas tu ganti dengan kambing orang tu. Sebab apa? Mungkin kambing orang tu, itulah sumber pendapatan dia, betul tak? So kalau dia bagi kambing dia, pendapatan mana? Okey. Jadi, cadangan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ialah, dia cadang kepada bapa dia cadang kepada lelaki tu, dia kata keputusan dia, minta tukang kambing itu tanam semula tanaman dia, tapi kambing tu tukang kebun tu pegang dulu. Macam deposit lah, pegang dulu. Sebagai, bukan deposit, panggil sebagai guarantor lah, pegang dulu. Okey. So selepas tanaman tu keluarkan hasil, pulangkan balik kambing tu, beri kepada tukang kambing tadi. Wallahu a'lam. Adakah itu yang kes sebenar penyelesaiannya? Wallahu a'lam. Tapi kita dapat tahu memang keputusan Sulaiman itu lebih tepat. Allah tak kata keputusan Nabi Sulaiman itu salah. Sebab dalam ayat berikutnya, potongan ayat berikutnya, Allah kata apa? Wa kullan atayna hukman wa ilma. Masing-masing daripada kedua-duanya, kami bagi hikmah, kami bagi ilmu. Tengok. Allah tak kata, tak ada ayat yang kata Nabi Daud ini keputusannya salah berbanding Nabi Sulaiman. Tak. Allah cuma kata, Nabi Sulaiman ni dia punya keputusan tu lebih advance sikit lah. Maksudnya, lebih tepat lagi berbanding keputusan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Okey. Jelas tak? Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Okey, nanti kita belajar Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okey, kalau tuan-tuan jadi juri awam. Tuan-tuan jadi juri awam tuan-tuan nak terima keputusan siapa? Kalau kita baca Al-Quran, mesti kita kata Sulaiman lah. Sebab Allah mengiktiraf Sulaiman, betul tak? Jadi kita kata keputusan Sulaiman lah. Sebab memang Allah kata, kami telah berikan kepada Sulaiman kefahaman. Maksudnya, Sulaiman itu lebih tepat lah. Maksudnya, kalau dia nak didahulukan, keputusan Nabi Daud ni betul juga. Tapi yang lebih betul dan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Lepas tu kadang-kadang kita tengok kan, ada orang dalam hakim ni kadang tak sependapat. Ada yang hakim ni kata tak, dia bersalah. Ada yang kata tak, dia tak bersalah. Itu normal lah dalam memberikan keputusan. Okey. Tuan-tuan puan, rahimani wa rahimakumullah. Kita apa ni? Ada yang tanya ini seorang saja bercakap. Ya, okey. Kita lanjutkan dengan perincian lanjut. Kita nak jejak lagi. Apa Ustaz, lagi? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum wabarakatuh. Sebelum Ustaz sambungkan dengan next ayat surah, nak tanya tadi lah Ustaz, yang tadi
nafashat tadi itu maknanya Yes. apa binatang yang berkeliaran waktu malam ni Ustaz. Ni Bukan. kambing tanpa Kambing. penjagaan waktu malam. Ya. Ya. Okey, Istilah kambing dia tanpa lebih kepada penjagaan. Okey. nafashat. Di sini di sini nafashat. Okey. Dekat dalam ayat ni memang tak ada yang hamalat kan Ustaz? Tak ada ya, kat sini tak ada ya. Tak ada. Memang tak ada lah, hanya Ustaz membuat perbezaan antara dua saja ya. Ya. Betul. Untuk Ustaz, soalan menjelaskan, saya. faham, untuk menjelaskan kambing tu dia Ustaz rosakkan sangkut tanaman ke? waktu bila? Sangkut? Siapa? Boleh Ustaz, dengar suara? Ya, ya. Okey, line Ustaz, jelas. Ustaz terputus-putus. Suara Okey saya ke? jelas kan? Jelas. Lain akak kot. Kak Mazidah punya line ni, Kak. Yang terputus-putus ni. Okey. Okey. Maksud dia adalah kenapa diterangkan dua perbezaan istilah ni, kerana dalam ayat tadi tu Ustaz punya suara, Ustaz punya okey. betul lah, mungkin kat sini, saya kat sini kot. Ustaz minta maaf, tadi line Ustaz tak jelas. Ustaz boleh ulang tak balik? Minta maaf Ustaz, saya tanya ya, sebab saya tak dapat jelas sangat Ustaz. Masa Ustaz explain, Nabi Sulaiman, dia kata tanaman tu dah tumbuh semula, dah mengeluarkan hasil. Macam mana Ustaz? Saya nak memahamkan pendapat Nabi Sulaiman tadi. Sebab suara Ustaz betul-betul, minta maaf Ustaz, tolong ulangkan balik. Oh, okey. Nabi Sulaiman punya keputusan, dia kata tanaman tu dah boleh tak Ustaz ulang kat situ? Okey. Mungkin Ayat line yang saya tak clear kat sini, tapi tak 78 apa Ustaz. ni, Ulangkan balik Ustaz, macam mana? ayat 78 ni, okey, dalam kes dia, kambing yang dimiliki oleh pihak lain telah merosakkan tanaman satu pihak. Okey. Okey. Tanaman tersebut, kalau perkataan fil harsi ni selalu dikaitkan dengan tanaman yang ada hasil lah, dia boleh keluarkan hasil. Okey, maksudnya adalah kerugian dia. Okey. Jadi kambing tersebut bila dia merosakkan, bila dia masuk dekat kebun orang tu, pukul berapa, bila. Jadi kata para ulama tafsir, nak mengetahui bila kambing itu masuk pergi merosakkan tanaman itu, dia tengok pada kalimah nafashat. Okey, correct. Kalau guna istilah nafashat, merujuk kepada kambing yang dia dilepaskan pada waktu malam. Okey. Dia tanpa dijaga dia. Okey. Kalau kambing yang dilepaskan pada waktu siang tanpa ada penjagaan, dia panggil hamalat. Ya. Okey. Okey. Ada apa-apa pertanyaan lain sebelum soalan saya Ustaz. Jadi Ustaz explain tadi keputusan yang dibuat oleh Nabi Sulaiman tadi, dia kata apa? Mengatakan Nabi Daud kata kena ambil kambing tu serahkan kepada pemilik kebun. Tetapi Nabi Sulaiman kata biar tanaman tumbuh dulu. Macam mana Ustaz? Tolong sambungkan yang Nabi Sulaiman punya keputusan macam mana? Okey. Begini pertama saya kena terangkan dulu bahawasanya perincian hukuman yang yang dijatuhkan oleh Nabi Allah Daud dan Sulaiman ini tidak ada mana-mana yang tidak ada dalam Al-Quran dan juga hadis yang menerangkan secara spesifik betul hukumannya. Cuma yang kita tahu, hukuman yang diberikan oleh Nabi Allah Daud itu lebih tepat berbanding dengan hukuman yang diberikan oleh Nabi Allah Daud. Okey.
untuk mudah nak faham apa yang tepat dan lebih tepat, maka ada riwayat seperti mana seperti mana daripada saya semak dekat sini adalah Hadis, Ustaz. daripada bukan hadis. Oh, bukan Dia bukan hadis. hadis. Oh, Waktu saya kata hadis. tadi, jadikan maklumat ini untuk kita fahamkan Okey. contoh yang tepat yang lebih tepat daripada tepat lah. Okay. Ada sebenarnya daripada komentar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Okay. Dia kata lelaki tu dia ada kebun kurma. Okay. Tapi saya dah sebut tadi, ulama khilaf lah, tak sebut pun kebun apa. Tapi di sini dia bagi contoh kebun kurma. Okay. Lepas tu dia dirosakkan oleh kambing-kambing itu. Okay. Lalu Nabi Sulaiman pun maka Nabi Allah Daud minta kambing itu sebagai ganti rugi diberikan kepada tukang kebun itu. Okay. Tetapi Nabi Daud pula kata bukan macam itu, kata Nabi Daud. Nabi Sulaiman. Dia kata lepas tu Nabi Daud tanya, okey, kalau bukan macam tu keputusannya, nak bagi keputusan yang bagaimana? Lalu Nabi Sulaiman menjawab, serahkan kebun itu kepada pemilik kambing itu untuk dia tanam. Sehingga tanaman tu dah elok, dah boleh tumbuh seperti yang dirosakkan tu. Kemudian dalam masa yang sama, kambing tu serah dulu kepada pemilik tanaman tu sebagai cagaran lah, supaya Okey, faham Ustaz. Kemudian clear dah. Lepas tu kalau kebun tu sudah pun elok seperti dirosakkan, maka kembalikanlah kambing itu kepada tuannya, pemiliknya. Ini faham, adalah boleh faham Faham. Terima kasih Ustaz. Okay. Ini juga sebenarnya daripada riwayat Ibnu Abbas juga. Okey. Allahu Ta'ala a'lam. Okey. Macam win-win situation lah, kan? Ya. Okey. Sebab kalau kita bincang dari sudut nilai, kan, nilai kerosakan tanaman dengan nilai kambing yang ditukar ganti, kan, boleh juga kalau dua bersetuju. Tapi ganti dalam bentuk keluarkan hasil yang samalah, tanam balik semula. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Okey. Selesai kes kambing dengan tanaman ni, kita lanjutkan dengan waktu ke berapa ni? Kita dah 22.18. Okey. Minggu kita berhenti dengan kadar ini, insya-Allah. Minggu depan episod yang keempat. Okey, waktu yang sama. Okey, kita guna link yang sama. Kita bertemu sekali lagi. Siri yang keempat nanti, episod keempat, kita akan belajar tentang kitab Zabur. Apa yang Allah beri kepada Nabi Allah Daud, apa dia buat dalam kitab Zabur. Bila Nabi Allah Daud baca kitab Zabur tu, macam mana dibaca? Suara dia macam mana? Nanti kita akan bincangkan pada minggu hadapan, insya-Allah. Semoga ada manfaat, dapat kebaikan, tambah maklumat kita, boleh mengingatkan kembali apa yang pernah kita pelajari dan sebagainya. Untuk teladan setiap episod, kita akan bawa pada episod yang terakhir sekali, insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Kalau tuan-tuan perlukan juga nota ini lebih awal, nak juga nota ni awal, boleh saya berikan nanti, insyaAllah. Ataupun tuan-tuan nak tunggu. Sebab kadang-kadang saya ni setiap kelas ada penambahan. Saya takut nanti saya dah bagi nota yang awal-awal, contohnya sebelum kelas,
pagi ke saya bagi nota, tiba malam tu ada penambah maklumat. Kadang saya macam tu. Bagi dulu nota, kadang baca lagi, baca lagi. Nak kena tambah ni. Jadi mungkin tuan-tuan dah cetak awal-awal, tiba-tiba nak buat penambahan nanti, mungkinlah, tapi mana-manalah. So, dua-dua pun boleh, insyaAllah. Okay, kita jumpa lagi nanti insyaAllah episod berikutnya. Mohon ampun dan maaf, salah silap, kekurangan. Moga-moga dapat manfaat. Ajak lagi kawan-kawan lain, siapa saja. Buatlah hebahan pengajian yang dianjurkan oleh Malaysia Tadabbur Academy. InsyaAllah. Kita jumpa lagi insyaAllah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai